Okay, where were we in the previous class? Where were we in the previous class? Propensity, if not mistaken, is It's about propensity. apa again? I'm not sure whether I'm spelling correct or not. It's PERPENUITY. I'm not sure if spelling correctly or not. After the different annuity. After the different annuity. Oh, okay. Apa you sebut tadi? PERPENUITY. Perpetuity. Perpetuity. Okay, so what did I ask you to do yesterday on this one? What did I ask you to do? Tak ada apa-apa? Kita belajar je lah kan? Okay, so saya dah tunjukkan how you get the present value of perpetuity. Okay, perpetuity is apa kita panggil, a series of payments without where the end or number of payments approaching infinity. So you don't know when your payments will end exactly. Okay, so that you you may only determine the present value, not the future value. Okay, because if you are to determine the future value, you need to know exactly where to put the star. Okay, dalam konteks kelas kita lah. You jangan cerita dengan orang pula tiba-tiba tentang star, orang tak tahu cerita pun apa star tu. Okay, so assessment for future value is at the last, at the end of the period of the annuity. Okay, in the case of perpetuity, we have no idea where it ends. Okay, so it goes forever. Okay, so we may only determine the present value because we know present value you must assess at time. Masa bila? Present value. Masa bila? At time zero. Okay, at time zero, at time now. Okay, so itu memang pastilah. Okay, so good. I have seen your submission. Ada 9 submission saya suruh hantar by groups tu kan. Nanti saya check balik, kemudian nanti saya akan bagi feedback pada semua lah. Tu formative assessment yang you hantar, kemudian saya akan bagi maklum balas jadi you tahu kat mana yang salah. Okay, macam yang kita buat sebelum ni lah. Cuma kalau kita selalu buat yang tu, kita tak cukup masa untuk catch up kita punya syllabus. Okay, kita akan cuba cari masa. Kalau kita tak sempat, bila-bila masa yang kita ada free, kita buat lagi yang tu kan. Okay. Okay, so today saya minta you buat something semalam. Apa yang saya minta buat? We are going to continue the next section, but before that I asked you to do something. Tu tak ingat lah tu. So apa? Is it we read the 1.6 session that in analysis, right? If not mistaken. I ask you to check on 1.6. Okay, check 1.6. So we have in 1.6, let me explain. So we have
Okay. So 1.6 tak perhatian gambar ni sepatutnya dia boleh. Dia boleh. Nampak saya. Nampak tak? Saya tak nampak lagi. Sorry Oh, nak pula lecturer main dengan kamera kan? Okay. Bagi dia zoom saya sikit. Cepat zoom. Tak nampak. Saya tak zoom. Cepat dia zoom. Lecturer you yang lain buat macam ni tak? Dalam kelas? Buat juga kan? Yang itu untuk detect saya. Yang ni untuk zoom. Tapi dia tak nak zoom. Jari saya tak nampak ke? Dia tak mau. Ni, L. Tak mau sudah lah. Right, at least dia ikut saya kan? Okay, you all nampak lah. Yang kawan-kawan dalam kelas ni okay. Sekarang ni yang kita cuba beri perhatian adalah kepada kawan-kawan yang di rumah lah. Hopefully mereka pun dapat kualiti pembelajaran yang sama dengan yang di dalam kelas. Okay, baik kita pergi kepada section 1.6 present value of annuity certain. Okay, so yang pertama saya dah sebut semalam. So yang ni sebenarnya apa? Daripada apa yang you belajar. Sebab saya ajar you, saya tak guna pun buku ni kan. Setakat ni, belum guna lagi. Saya ajar terus. Tapi sebenarnya konsep yang saya terangkan tu semua ada dalam buku ni. Sama je. Okay, so yang pertama ni apa? Ni adalah ordinary annuity. Okay, ordinary annuity. End period, ordinary annuity. Okay, sebab dia bayar payment in arrears. Bayar kemudian. Okay. You all di rumah ni senyap aja. Dekat chat pun tak ada. Boleh tengah. Dengar ke tak dengar? Boleh dengar. Boleh dengar dengan jelas kan? Sangat jelas. Betul lah, sebab saya tak pakai mikrofon ni. Saya harap you all dengar dengan jelas. Kalau tak, saya kena guna mikrofon pula. Sangat jelas, tak perlu mic. Okay, good. Okay. Okay, itu 1.61. Okay, so yang kedua, so yang ordinary annuity, you dah tentukan, you dah derive future value, present value. Dua-dua pun dah tahu macam mana formula dia, macam mana konsep dia, macam mana formula dia, macam mana you simplify, dapat the simplified formula. Okay. So yang kedua, a series of payments of one per interval payable in advance for n intervals. Yang ni apa? Yang ni adalah Due annuity. Annuity due. N period, annuity due. Okay, so yang ni pun you dah derive future value, present value. Dua-dua you dah buat dan you dah tunjukkan relation antara 1 dan 2. Antara present value dan future value bagi ordinary annuity dengan annuity due. Okay? Kita dah buat tu semua. Kalau you rasa macam macam tak ada je, cuba tanda kat tepi untuk you revise balik. Jangan terlupa yang tu. Memang benda item-item yang you mesti kena dah tahu sebab kita dah terangkan dan dah bincangkan dalam kelas. Okay, seterusnya yang ketiga. An infinite series of payments made at the end of each interval. Okay, infinite series of payments. Yang ni konsep apa? Annuity apa? Series of payment infinitely. Infinite number of payments. Perpetuity. Baru je kita sebut tadi. Perpetuity sebenarnya konsep dia. Okay. Yang ni made at the end of each interval. At the end of each interval.
perpetuity tadi kita ada 2 jenis kan? Ingat saya tunjukkan perpetuity ada 2. Sebab untuk perpetuity kita cuma dapatkan present value sahaja. Jadi saya buat A dengan A titik. Okey, patutnya A sub Ni, N tu kita jadikan infinity. Okey, jadi A sub infinity I itu adalah perpetuity bagi yang berbentuk ordinary. Okey, yang 2 titik tu perpetuity dalam bentuk U. Okay, the first payment is D1 and each subsequent payment is 1 plus D times the previous payment. Okay, apa yang berbezanya yang ni dengan yang you belajar semalam? Dah cuba belum yang ni? The different annuity, the payment is paid not starting from the zero. It start from a certain period. But for this one, perpetuity, dia start from the beginning. Dia tidak ada stop dalam satu period atau dalam period tertentu. Itu beza antara deferred dengan perpetuity. Sekarang ni, yang nombor 3 ni saya cakap adalah perpetuity. We are referring to, saya share kan? You nampak kan saya punya buku? Ya. Okay, nombor 3 ni. Okay. So nombor 3 ni adalah infinite series of payment. So this is actually an annuity. Timeline figure 1.9 ni adalah perpetuity. What is the difference between this figure with the one you learned yesterday? Saya tak lukis semalam masa kita buat perpetuity tu saya tak lukis. Tapi sebenarnya you nampak tak macam mana lukisan untuk perpetuity semalam tu? Macam mana timeline untuk perpetuity semalam yang saya tunjukkan tu? Okay, perpetuity. Oh, dia menyesal. Okay, perpetuity yang ni semalam punya. Timeline dia. 0, 1, 2. Payment dia kat mana? Perpetuity. Kita ambil lah perpetuity yang ordinary. Ordinary start from 1. 1. Okay, berapa? Berapa payment dia? Start at 1, payment dia berapa? RM1. 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 RM RM1, RM RM1 and then dia akan bayar terus sampai Infinity. Ada kat sini N? Tak ada. Tak ada Okey, kalau you letak N pun, kalaulah you letak RM1, you kena letak titik lagi lepas dia. Okey, sebab selepas N tu pun ada lagi. Okey, so tapi biasanya kita akan stop sajalah dekat sini. Dekat situ titik-titik, 3 titik tu dah menunjukkan bahawa bayaran yang berterusan, masa yang berterusan. Okey, so yang ini yang semalam saya tunjukkan. Okey, so yang hari ni, yang nombor 3 ni, timeline-nya begini. Kita lihat. Kosong. 1, 2, 3, titik. D1, 1 tambah G. D1 ke? D1,
1 tambah G kuasa 2. Okey. So, apa yang membezakan antara yang merah dengan yang biru? Dia ada satu task sheet for the continuous period. Dia yang berbezanya adalah dia punya payment berbeza. Nampak tak payment dia berbeza? Ada payment, dia berbentuk annuity tapi payment dia berbeza. Instead of yang tadi RM1 sahaja setiap period forever, yang ni dia tak sama. Pada masa 1 you dapat D1. Pada masa 2 you dapat D1 1 tambah G. Pada masa 3 you dapat D1 1 tambah G kuasa 2. Okey, so apa yang dikata kat situ? Dia tulis first payment is D1 and each subsequent payment is 1 plus G times the previous payment. Okey? Kalau kita ada D1 dengan D1 1 tambah G, sebenarnya apa yang berlaku pada payment tersebut? D1 kan you ada D1 ni, D1, lepas tu D1 1 tambah G. Mula-mula D1. Lepas tu D1 1 tambah G. Lepas tu masa seterusnya D1 1 tambah G kuasa 2. Ni apa yang berlaku sebenarnya dekat sini? Paymentnya D1. Okay, untuk yang kedua, D1 yang pertama. Yang kedua D1 1 tambah G sama dengan D1 tambah D1G. Okey, sebenarnya asasnya bayarannya D1 juga. Tapi sekarang dia dah tambah D1G. Okay, how about the third one? The third one is D1 1 plus G 1 plus G. Okay, so D1 1 plus G darab dengan 1 plus G pula ni kan daripada yang ni. D1 1 plus G kuasa 2 sama dengan, okay, so D1 1 plus G ni adalah daripada yang payment kedua tadi adalah D1 plus D1G. Okey, darab dengan 1 tambah G. Benda tak doktor kira ni. Okey. Yang berlaku di sini adalah dilihat pertama payment pertama D1 1 tambah G. D1 ni yang asal sama yang ni. Saya buat warna lain sikit. Taklah. D1. Okay, so ni D1. So D1 darab dengan G jadi apa? Dia adalah satu, macam kita dapatkan G tu. Kalau G tu ada satu kadar, you dapatkan berapa kadar daripada D. Kalau dia adalah kita kata growth bagi, contohnya, dia adalah growth. G ni sebenarnya growth. Nanti you akan jumpa sebagai contoh G tu adalah growth. Jadi contohnya ada satu payment yang you bayar D1. Okay, you bayar D1. Kemudian bulan depan dia kata you kena bayar yang asal dan 10% lagi tambahan daripada jumlah asal tu. Okey?
Jadi kalau kita kata G itu adalah 10%, mari kita buat contoh sikit lah kat sini. Kalaulah D1 sama dengan berapa ringgit nak tak? Ambil lah RM10 D1 RM10. Okay, so D2 sama dengan D1, 1 tambah G. Kita kata tadi let G sama dengan 10%. Okay, so D2 sama dengan D1 yang ni, daripada ni D1 RM10 tambah dengan RM10 darab dengan apa persen? 10%. 0.1. Okey, jadi you dapat berapa? RM11. RM11. Okey, jadi pada masa 1 you bayar RM10. Masa 2 you bayar RM11. Okey, berubah kan dia punya payment? Okey, masa 3, D3. D3 dia kata dia akan 10% pula daripada yang payment sebelumnya. Sebab yang ini dia menunjukkan bahawa ada pertambahan bayaran ataupun ada growth pada payment structure daripada payment yang sebelumnya. Payment yang sebelumnya. Okey. So sekarang ni payment yang sebelumnya adalah D1 1 plus G. Okey, sebab tu dekat sini ini adalah payment yang sebelumnya. Dia punya growth adalah yang ni. Macam yang ni kan? Payment asal darab dengan 1 tambah G. Yang ni payment yang masa kedua darab dengan 1 tambah G. Okey, so yang seterusnya pun begitu juga. Okey, kita try dekat dengan values lah bagi you nampak sikit. Jadi D3 adalah you dah dapat RM11 tadi. So yang ini adalah D1 1 tambah G. Yang ni adalah RM11. Darab 1 tambah G. Tambah G 0.1. Sama dengan berapa ringgit? RM12.10. RM12.10. Boleh? Itu secara dengan nombor lah, dengan contoh lah sekarang ni yang saya tunjukkan. Jadi you lihat di sini, untuk masalah ini ditunjukkan bahawa satu bentuk pembayaran, satu siri bayaran yang bermula dengan D1. Okey, dia tak sebut nombor dia, dia kata D1. Okey, bayaran tersebut meningkat sebanyak G% daripada bayaran yang sebelumnya. Okey? Dan bayaran ini berterusan. Continuously. Okey, boleh? Boleh jelaskan dia punya tu. Okay. So you faham dia punya apa yang berlaku daripada timeline ni. Okey, kemudian bila kita tahu dia adalah perpetuity, kita tidak dapat tentukan future value dia. Remember? Okey. Jadi apa yang kita boleh tentukan adalah dia punya present value sahaja. Okey. Cuba tunjukkan macam mana present value dia. Macam mana kita nak tentukan present value? Kat dalam buku you ada? Dah cuba ke belum? Belum. Belum cuba lagi okey. Present value. Present value jadi kita lihat pada timeline ni.
Buat sama-sama tau, you tulis kat kertas. Ambil kertas masing-masing ke pen kat mana-mana lah yang you boleh conteng sama-sama. Okay, jadi present value, bila kita nak tentukan present value, kita kena tanda bintang dia kat mana? Bintang Dekat? times 0. Dekat time 0. Okay, so bintang dia kat time 0, jadi semua payment mesti dibawa anak panahnya ke bintang tersebut. Okay, so kita bawalah D1 ke masa kosong. Okay, interest dia dekat sini adalah I. Per period masih lagi interest I. Okay, jadi present value-nya adalah D1 divide by 1 plus I to the power of berapa? 1. Berapa kali I dia lalu? 1. Dia akan 1 Satu I saja dia lalu jadi 1. Okay, so next tambah yang kedua. Payment yang kedua adalah D1 1 plus G divide by 1 plus I to the power of 2. 2. 2 kali 2. Plus D1 1 plus G to the power of 2 divide by 1 plus I to the power of 3. 3. Okay, and the 3 dots. Okay, you boleh tambah lagi sama je. Dia akan jadi 1 tambah G kuasa 3 bahagi 1 per 1 tambah I kuasa 4. Kalau yang seterusnya. Okay, okay, jadi simplify this. Is it a geometric series? Bila ada 3, awak boleh tentukan. Betul ke dia geometric series? Bahagi. Second term bahagi dengan first term. Third term bahagi dengan second term. Dapat tak? Dapat. Dapat? Hmm. Apa dia punya? So dia adalah geometric series Hmm. It is a geometric series. Dia punya A adalah U1 over Over 1 plus I. 1 plus I. And dia punya R? D1. D1 times 1 plus G. 1 plus G. Times 1 plus G over 1 plus I. 1 plus I. Okay, semua dapat tak? Boleh? Cuba bahagikan yang kedua dengan term yang ketiga dengan kedua. Lepas tu term yang kedua bahagi dengan yang pertama. Bila kita ada 3 dan kita boleh verify lah yang dia adalah geometric series. Kalau ada 2 je, tak tentu lagi. Mungkin yang ketiga tu tak masuk dalam series kan. Tapi bila ada 3 at least tu yang paling kurang lah kita boleh dapat lihat. Okay, so kita dah ada A dengan R. So macam mana kita nak selesaikan? Kita kena ada assumption dekat sini. I is greater than G. I adalah kadar faedah, G adalah kadar growth, kadar apa? Kenaikan macam tu. Kadar kenaikan. Jadi I lebih besar daripada G. Jadi you gunakan, masukkan dalam formula SN tu, geometric series, sum of geometric series. Boleh dapat tak?
Cuba tulis sikit. A dah ada. R pun dah ada. Dapat tak equation 1.11? Cuba buat Kita ambil tu, siapa yang tak attendance hari ni boleh ambil lah. Ni algebra je ya, jadi you cuba buat.
Okey, dapat tak? Dah dapat dah? Ada yang dah dapat dalam kelas ni? Ada yang lain yang di rumah dapat tak? Sudah stuck. Dah start. Okey, so ada siapa yang dapat? Letak dekat chat. Dapat ke tak dapat tulis dekat chat. Saya nak lihat you all ada ke tak ada ni sebenarnya dalam kelas ni. Tak dapat. Stuck juga, okey? Lagi 2 orang, 3 orang baru respon, yang lain? Sampai mana dah tu? Tak dekat mana ni yang tak dapat? Algebra, dia Bila kata kita sub the value A dan R, dan lepas tu nak expand, tapi tak dapat expand dengan betul. tak dapat expand dengan betul. Mm-mm. Okey, okey. Tak tahu macam mana simplify dia, sebab kalau saya expand dia akan jadi complicated. Sebenarnya dia tak ada satu tempat yang you boleh simplify dia. Kemudian dia tak complicated dah. Okey, okey. Yang lain ada berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang ni yang tak dapat. Yang lain dapatlah kot. 11 orang tak dapat, kelas ni ada 29 lagi. 33 orang yang hadir ni. Yang tak respon tu tak dapat. Yang tak respon tu kira dapat. Betul tak? Okey. Nuni nak tunjuk? Boleh, awak tak buka Webex kan? Tak pun lah. Nuni nak tunjuk? Boleh? Bolehlah orang lain tolong tunjuk. Mari sini kau. Nuni dah dapat. Ish dan Nuni. So berkenalan lah dengan kawan you ni ha. Boleh? Try tak tu? Boleh je. Tak cantik. Awak dah cantik. Tak ambil. Agak-agak aku boleh letakkan. Nampak dia punya tu. Kan dia tunjuk kan? Oh. Tak reti lah nak tu. Padam. Tak payah buat contoh ni. Ni. Macam tu je. Okay. Pen. Okay. Ni tadi. Ini A je kan? Okay. Boleh. Boleh balik. Okay. Kan je, tak apa. Jangan takut. Tak tahu ganti pun terus. Kalau tak, kabel rosak.
kita plug in dekat dalam formula formula apa yang you guna ni? Sn A darab 1 tolak Rn ke 1 tolak R. Tadi Dr. Eraser. Apa itu? Draw tadi dah. Kan ke? Boleh tekan je. Sikit. Coordinate. Tak jadi dah. Sekejap. Doktor. R dia bukan ke... Sekejap. Ini contoh start. You all start dekat tempat sama ke macam mana? You ni dah dapat dah tadi tapi dia tinggalkan catatan dia. Saya tak faham yang dia first line macam mana buat. First line macam mana buat? R dia bukan Dia ke ada satu cancel kosong kan. Yang tu saya tak faham. Di satu. Ada. Di satu? Di satu tak ada. Di satu tak ada. Betul dah faham. Kan? Tong je tak kalau buat macam tu. Oh. Salah lah. Saya pun tak perasan tadi. You punya R tu salah. Betul.
Okay, A kita D1 1 plus I. Kemudian you punya R adalah ada D bahagi dengan D kan? Jadi D1 tu dah hilang. Jadi R-nya sebenarnya adalah 1 tambah G per 1 tambah I. Itu yang pertama sekali. Kalau yang tu dah salah, yang lain pun memang lagi jam lah. Memang you start lah. Mungkin kalau you dah correctkan yang tu, tak start kot. Boleh cuba balik? Dengan A dan R yang dibaiki. Itulah di sini. Yang ni kot dia tak tahu. Apa dia? Yang ni kenapa saya pasal. Kenapa buat? Sebab infinite series. Kan? Sebab tu pasal. Okay, terima kasih. Okay, dah cuba dah? Yang start tadi dah boleh dapat dah? I'm not sure whether it's correct or not. Pertama sekali, you kena correctkan you punya R tadi. Dan saya pun tak perasan. Yang R tu, A-nya adalah D1 per 1 tambah I. R adalah 1 tambah G per 1 tambah I. Okay, 1 tambah G per 1 tambah I. Itu yang pertama. Kemudian you masukkan dekat dalam formula. Kan? Kat sini formulanya Sn sama dengan A1 minus Rn over 1 minus R. Kenapa 1 minus Rn? Sebab dia kurang daripada 1. Sebab dia kurang daripada 1. Jadi kita pilih formula yang ni. Okey, jadi you masukkan you punya A. A ini adalah D1 1 tambah I. Ni dia simplify terus. Supaya tak panjang-panjang. Jadi dia buat kuasa negatif 1. Sama kan yang ni? D1 1 tambah I ni adalah sama je dengan D1 1 tambah I kuasa negatif 1. Sama. So yang ini adalah dia punya A. Okey, kemudian 1 tolak dengan Rn. So yang ni 1 tolak Rn. Saya ambil bahagian ni. Saya ambil bahagian ni. Saya buat keluar yang bawah ni adalah 1 tolak R. 1 tambah G. 1 tambah G, 1 tambah I kuasa negatif 1. Okey, ini samalah ni. 1 tambah G, 1 tambah I kuasa negatif 1. Okey. So, saya bawa keluar yang bahagian ni. 1, patutnya dia 1 tolak Rn. Okey, so sama dengan 1 tolak R-nya adalah 1 tambah G per 1 tambah I kuasa N. Okey? Kuasa N. Jadi, 1 tambah G dia akan jadi 1 tolak 1 tambah G. Arah ke bawah sangat pula. 1 tambah G kuasa N per 1 tambah I kuasa N.
Ataupun kalau you buat macam tu sahaja pun 1/G tambah 1 tambah I. Dua-dua pun 1/G per 1 tambah I. Dia akan jadi macam mana? Macam ni kita kata 1/G per ambil yang ni lah. Kalau ambil yang ni terus pun tak apa. Satu per G over 1 per I. Nilai dia berapa? I kita tadi, I kita lebih besar daripada G. Okey, jadi nilai 1/G over 1 per I tu tadi kata kecil daripada 1 kan? Kecil daripada 1 maksud dia 0.0 apa-apalah kan? Kurang daripada 1 kan? 0.00 ke 0.2 ke 0. Apa-apa ke. Kemudian kita kuasakan N. 0 point something yang you kuasakan N kali. Kalau 0.2 kuasa 2, jadi berapa? Contohlah kita ambil 0.2. 0.04. 0.04. 0.2 kuasa 4. 0.0016. Kuasa 100. Dia dah banyak sangat kosong. Okay. So kalau N tu approaching infinity, value siapa yang tinggal kat situ? So di sini dia akan approaching 0. Okay, dia akan approaching 0. Okay, bila dia 0, tinggal 1 sahaja dekat sini. Boleh kelas? Boleh? Yang dekat rumah boleh? Boleh. Boleh jadi tinggal 1 sahaja. Jadi yang bahagian ni habis. Yang ni tadi kalau saya boleh correctkan. Yang ni pun kuasa N. Sebab dia kuasa 1 per kuasa negatif 1 kan? Jadi kuasa N. Okay, so tinggal yang atas ni sahaja. Okay, correct this one. Yang bawah tinggal 1 tolak 1 tambah G, 1 tambah I kuasa negatif 1. Okay, so sekarang cuma tinggal algebra sahaja. Yang bahagian bawah ni lah, yang atas memang macam tu sahaja. So 1 tolak 1 tambah G, yang bawah ni pula kita ambil. Ni bahagian bawah ni pula. Okay. So ni okay, ni buat kiranya sekarang ni 1 tolak 1 tambah G. 1 tambah I kuasa negatif 1. Kalau you rasa you lebih familiar dengan pecahan berbanding daripada kuasa-kuasa tu, you buatlah yang pecahan tu. Okay? Kalau tidak, you mungkin jadi lagi confused, tertinggal pula notation mana-mana, jadi salah. Okay? Lepas tu, The total, the 1 plus I should be power 1, right? Since total write in fraction form. Itulah salah ni, tambah. Jadi bawah je kan? Okay, so sama dengan 1 tambah I tolak 1 tambah G per 1 tambah I. Correct? Kan? Ini cuma bahagian yang bawah ni sahaja. Yang atas tu kita biarkan. Kemudian you akan dapat sama dengan 1 tambah I tolak 1 tambah G. Jadi I tolak I tolak G. 1 tambah I. Okey, boleh? Sampai sini boleh Okey. Jadi yang bahagian bawah ni menjadi 1. Bahagian bawah tadi. So dia jadi 1. Mana tadi?
Ni di satu terus tinggal yang ini ni. Terus tinggal di satu kan. Okey, so dari sini bersama dengan T1 1 tambah I kuasa negatif 1 bahagi dengan nilai yang you dapat tadi. 1 tolak G, 1 tambah I, per 1 tambah I bahagi 1 tambah G satu tambah I kuasa The total is I minus G, right? sorry, okey, terima kasih. I minus G 1 plus I to the power of negative 1. Okey, so sama dengan kita boleh dia darab kan? Dia darab bahagi, so you cuma tinggal di 1 I minus G. Boleh? Boleh So you gunakan yang mana you senang. Kalau you rasa kuasa negatif tu you boleh you buat, kalau tidak you buat yang bahagi tu. Tapi kena hati-hatilah. Sebab bila you bahagi tu nanti dekat bahagian bawah tu akan ada bahagi dengan something yang bahagi pula. So you kena tahu yang tu. Tersilap nanti dia jadi lain. Boleh ya yang di rumah? Boleh dapat tak? Boleh sebab I punya problem, so that's why I start. Sebenarnya start dekat R tadi tu. Yang mula-mula kalau R tu ada di satu tu memang tak jadilah. Okay, good. Okay, itu yang habis yang ke 3. Total boleh rehat 5 minit. Boleh? Boleh ya? Kita rehat 5 minit. So, kita masuk semula 5 minit kemudian. Yes, Nabil. The second term divide by the first term. Also, the third term divide by the second term.
Okay, kita sambung balik Kita sambung balik Okay. Boleh? Boleh ya? Okay. So kita kata you dah dapat tadi 1.11 you dah dapat. Okay, itu rumusnya B1 over 1 minus G. You boleh derive dah. Sekarang we say when there is zero growth. Okay, tiada pertumbuhan. Tiada pertambahan nilai pada payment yang dibuat. So G sama dengan kosong. Okay, bila G sama dengan kosong, you akan dapat D1 per I. D1 per I itu apa? D1 per I adalah perpetuity semalam berapa? Mana tu saya punya kertas tu? Perpetuity per I. 1 per I. So dia akan jadi kalau payment tu D1 tu adalah RM1, jadi 1 per I. Okay, boleh? Sebab yang ni adalah case untuk ordinary. Sebab payment at the end of period. Okay? Okay, so kita pergi kepada case yang keempat. So this one an increasing annuity in which the first payment is 1 after 1 interval. Okay, dia kata first payment is 1 after 1 after 1 interval. Okay, so first payment 1. Payment yang seterusnya tambah lagi 1. So akan sentiasa bertambah. Okay. So macam mana kita nak tentukan dia punya present value? Melalui langkah berikut. Boleh tenung sikit? Cuba tenung sikit dua equation yang pertama tu agak-agak apa yang berlaku. So you dah faham kan annuity ini menunjukkan bayaran RM1 pada masa pertama, RM2 pada masa kedua, RM3 pada masa ketiga dan seterusnya sehingga N. So dia ada N. Jadi dia bukanlah perpetuity. Okay, dia certain annuity sampai N, masa N. Okay. Jadi untuk dapatkan present value-nya, kita masih lagi assume interest adalah I per period. Okay, equation 1.12 tu apa? One point one two yang ni. Ya. Apa dia tulis tadi? Hai. I. Ini simbol je tau. Banknya dekat sini. Skrin kat situ, studentnya kat sana. Ya. Skrin kat sini. Tadi challenging. Okay, tadi apa? You punya timeline dah letak timeline. Saya ni kalau ada timeline saya dukir je. Kalau tak ada timeline tu saya tak suka hafal. Jadi 0, 1, 2, 3 sehingga N. Okay, payment sehingga N. RM1, RM2, RM3, N ringgit. Dia lah RM nak nampak duit kan. Okay.
Jadi dia kata nak dapatkan present value dia. Okay, biasalah present value mesti you kena buat bintang kan. Okay, bila buat bintang bawa dia ke masa kosong. Okay, bawa ke masa kosong jadi RM1. Yang ni I, setiap period adalah I. Jadi, sorry. 1/1 tambah I kuasa 1. Okay, lepas tu tambah dengan RM berapa? 2. Very good. RM 2. RM 2. 1 tambah I kuasa 2. Okay. Lagi RM 3. 1 tambah I kuasa 3. Tambah titik tambah RM N bahagi 1 tambah I kuasa N. Betul kan? Okay. So, saya dah kata you kena biasakan guna VN. Let VN sama dengan 1/1 tambah I kuasa N. Gunakan macam tu, senang sikit nak tulis. Jadi RM 1/1 tambah 1 kuasa I akan jadi apa? V1. V1. Tambah V2. V2. V2 RM2. 2V2. 2V2. Jangan terlupa tu. 2V2. Okey, kenapa yang contoh ni saya tekankan juga adalah saya selalu sebut pada you yang payment tu penting. Sebab you akan discount kan ataupun dapatkan future value bagi payment yang dibayar, yang dikeluarkan. Jadi tengok berapa ni RM1, okey yang ini didiscountkan. Kalau you tak alert dengan benda tu mungkin you akan ignore je yang values ni. You letak je, tak perasan pun sebenarnya ada perubahan. Jadi jadikan dia habit untuk sentiasa alert dengan berapa payments yang dibuat. Okey, 2V2. Lepas tu yang ni tambah 3V3. Tambah seterusnya NVN. Betul kan? Okey, dapat 1.12. Equation yang pertama. Okey, so macam mana datang equation yang seterusnya? Tapi doktor saya nak tanya, adakah di reality in real life adakah ada payment yang dia ada growth like perpetuity macam ini? Ada Sebab tak? sebab sangat rugi kan kalau kita bayar macam tu, dia secara continuously dia akan tambah. Betul. Saya tak tahu produk apa yang ada macam ni, tapi kita kena ingat yang dalam konteks kadar faedah ni always ada dua pihak. You dari perspektif mana? You rasa rugi sebab you apa? You berada di position mana? Okey, ada satu pihak lagi yang akan untung. Okey, so dalam keadaan tertentu, contohnya kalau kita nak buat pinjaman, kita perlukan duit. Jadi kalau bank letak tinggi pun kadar faedah, memang rugi untuk kita sebab kita kena bayar banyak. Tapi kalau kita nak juga pakai, kita terpaksa ambil produk tersebut. Okey? Faham tak Munfir? Faham. Okey? Kalau itu dalam keadaan yang sebegitulah juga produk-produk yang lain. Ada keadaan yang kita nak produk tersebut, kita perlukan. Jadi walaupun kita rasa benda tu memang rugilah, tapi kita terpaksa ambil. Sebab tu you should know, kalau orang buat such product, you boleh buat keputusan. You have to understand konsep teori kadar faedah ni, it's for life actually. Okay, so you know, kalau macam ni, maksudnya saya akan rugi. So you akan buat decision yang mana satu, sama ada you perlu ambil ataupun tak perlu ambil. Mungkin cari yang produk lain lah, yang lebih baik untuk you, yang kurang merugikan, kurang pembayaran yang perlu dilakukan.
Macam tu. Okay, so yang ni saya tak pasti produk mana yang ada, yang real produk punya yang sebegini. Tapi tadi saya terangkan dalam kelas tentang konsep yang dalam apa tadi, yang sebelum ni punya tadi tu, yang D1 tadi tu, yang tu kita ada konsep tu dalam dividen dan juga dalam real estate. Kita akan gunakan juga untuk kuliah ni nanti, seterusnya dalam bab 3. Okay, sebab tu saya highlight balik lah, walaupun saya suruh you all buat, tapi saya highlight semula supaya kita boleh bincangkan. Kalau tidak nanti, bila sampai topik tu, you pun masih tak tahu lagi. Saya kena ulang balik juga. Jadi so sekarang ni saya terangkan sementara kita masih berada dalam topik yang sama. Okay, so kita dah dapat ni, satu equation. Satu equation. Okay, kemudian kita sebenarnya nak cari, nak cari values ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita somehow kita construct second equation. Kita construct second equation. Kita bahagi yang sebelah kanan ni. Equation pertama. Sebelah kanan tu you bahagikan dengan 1 tambah I. You darabkan dengan I. 1 tambah I. You darabkan semua dengan 1 tambah I. Jadi dia akan jadi 1 tambah I. Ni kan V1, 1 tambah I. Kalau you darabkan dengan 1 tambah I, dia jadi? Yang ni. 1. So this one, kalau you darabkan dengan 1 tambah I, you akan jadi 1 je tinggalkan. Okay, so jadi 1. Yang ni darab 1 tambah I, dia akan jadi yang second tu 2V. okay, tambah 3V square and so on, tambah N V N minus 1 power of. minus 1. Correct. Okay. So you ada 2 equation sekarang. Bila you ada 2 equation, you boleh tentukan. Okay. You boleh tentukan. Dia menjadi satu system of equation. Jadi you boleh dapatkan dengan tolak yang pertama daripada kedua. So 2 tolak 1. Cuba tolak. 2 tolak 1. 2 ni adalah 1, 2. 1 tambah I. IA ni simbol je tau. Bukan apa-apa. Okey, tolak dengan tolak yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pun you tolak. Yang tinggal adalah IA and sub I. Okay, sebab 1 tambah I ni ialah 1 IA tambah IA kan. Jadi dia tolak lah. Yang ni tolak dengan yang ni. Okay, jadi tinggal I sahaja. So sama dengan yang sebelah kanan ni tolakkan 2 dengan 1. 2 tolak 1. Yang mana yang hilang? 2 tolak 1. Saya tulislah balik. 2V tambah 3V kuasa 2 tambah NVN minus 1. Tolak. V1 tolak 2V2 tolak 3V3 tolak NVN. Okey. Dapat apa sebelah kanan tu? 1 plus V. 1 plus V. 2V tolak V. V kuasa 1 sama lah kan? 2 tolak V tinggal V. 3V kuasa 2 tolak 2V tinggal
plus V square. V square plus lagi. You expect apa yang seterusnya? 4V cube. Lepas ni akan jadi 4. 4 tolak 3 kan? Jadi V cube. V cube. Okay, so seterusnya mestilah V to the power of 4, V to the power of 5 and finally Vn. V n. Mm. V n. Yang ni n minus 1. N minus 1 dia tolak dengan yang n minus 1. So dia jadi Oh, tambah itu n times V power of n minus 1, I think. Because yang itu adalah perbedaan. dia akan jadi Vn minus 1 kan? Mm. Vn minus 1 sebab yang ni tadi Vn minus 1 mesti ada yang sebelum ni. Dekat sini dekat dalam ni ada minus berapa tadi? N minus 1, N 2, 3, N minus 1, Vn minus 1 kan? Dekat dalam ni. 3. Okay. Jadi yang ini tolak dengan ni akan jadi Vn minus 1. Lepas tu you akan tolak yang ni tak ada. Vn ni tak ada kan? So kita bawa je. Tolak and Vn. Dapat tak? Boleh kan? Yang ni. Di situ. Sebab di equation yang pertama, yang kedua tadi tak ada. Tak ada Vn. Kita tolak je yang kedua. Okay. Okay, so having this one, you boleh lihat kalau dari 1 sehingga Vn minus 1 ni, dia sebenarnya adalah present value bagi annuity due. Sampai sini. Annuity due. Lepas tu kita tolak dengan NVN. Ambil je balik yang warna hijau ni tadi. Dan bahagi dengan I. Sebab yang sebelum ni, ni ada I kat sini. Ada I ni. So cancelkan dia, kita kena bahagi sebelah kiri. Jadi sebelah kanan pun kita kena bahagi. Okay. Boleh? Boleh kelas? Okay. 5 dan 6 ni dia lebih banyak untuk you fikirkan. So boleh you tengok dan cuba macam mana dia dapat formula 1.15 dan 1.16. Okay, sebab dia dalam satu period ada pula dia pecahkan kepada beberapa payment. Okay, satu period dia ada pecahkan pula beberapa payment. Cuba fikirkan yang ni, kalau ada soalan boleh tanya saya ya. Okay.
Setakat ni okey tak? Setakat ni boleh ya? So saya se- nampak, Doctor, yang itu IA is a symbol, right? So it's not necessary we wrote like this or we have to wrote like that. no, it's not necessary. It is just a symbol. Okay. It's just a symbol. Even kalau yang simbol dua titik itu, S dua titik, S, A dua titik. Kalau you tak ingat pun simbol tu, you tulis sajalah present value for ordinary annuity. Menggantikan S sub NI itu kan. You tulis je amount ataupun future value for ordinary annuity. Tak salah. Okay, cuma bila you nak buat macam ni panjang pula you nak tulis kan. Ataupun mungkin kalau you nak bagi simbol sebab you nak buat dalam equation macam ni macam susah lah nak tulis perkataan tu. Tapi you tak ingat simbol dia apa. You tulis sajalah huruf apa. MF, Munfi, dot. You tulis kat atas tu. Munfi ialah Also, we write let MF is blah blah blah, then we continue our equation. yeah. Okay. You define dulu, lepas tu you buat teruskan. Always like that. Okay, tak kisah, tak ada masalah yang salah. Cuma secara umumnya memang kalau kita nampak S sub NI, dua titik tu kita terus tahu dia adalah ordinary annuity ataupun annuity due. Tapi tak ada masalah kalau you tukar yang lain pun. Okay. Okay, thank you, Doctor. Alright. Let us move to section 1.7, investment project analysis. This is the last part of the chapter. And I suppose you are ready untuk buat project khidmat masyarakat you all. Kita plan untuk bagi talk tu hari ni tapi kita settlekanlah dulu tentang topik ni. Kemudian kita akan buat insyaAllah minggu depan, hari Rabu. Okay, mana tadi? Saya nak tunjuk. Okay, so investment. Ada dua maksud lah. So investment could be investing in financial asset ataupun financial instrument such as equities, bond and other securities yang lain. Okay, equities tu saham equities. Bond kita akan belajar dalam chapter seterusnya dan yang lain-lain lagi. Okay, tapi ada satu lagi investment yang berbentuk project macam tu. Kita invest pada projek tertentu. Jadi untuk kita nilai sama ada projek tersebut worth untuk kita laburkan, kita join projek tersebut dengan mengeluarkan kita punya capital, untuk keluarkan kita punya duit lah untuk invest. Ataupun kita buat syarikat, kita nak invest tu macam kalau kita nak buat satu syarikat, kita nak invest lah untuk syarikat tu. Kita kena buat keputusan terdahulu sama ada kita projek tersebut akan menguntungkan ataupun tidak. It's not worth lah ataupun not wise pun untuk kita kalau kita masuk je terus. Tanpa buat sebarang penilaian pada projek, keberuntungan projek tu pada masa hadapan. Okay, jadi kita kena tahu berapa costing dia, berapa kita akan dapat pada masa depan. Kemudian kita decide pada masa sekarang. Yang berlaku mungkin tak semestinya sama seperti yang kita jangka pada masa sekarang, tapi at least kita jangka tu mengikut certain factors lah yang kita pertimbangkan, kemudian kita kita decide untuk teruskan projek tersebut ataupun tidak. Okey, teknik ni kita panggil sebagai discounted cash flow. Discounted cash flow. And it is based on compound interest theory. Okay, compound interest theory yang you dah belajar.
Okay, so kita ada term yang you kena tahu iaitu net cash inflow. Cash inflow adalah duit masuk. Okay, cash inflow jelas Cash inflow adalah duit masuk. Cash outflow adalah duit keluar. Okay, so net cash flow bersih. Net tu bersih. Aliran tunai bersih. Bahasa Melayu dia aliran tunai bersih ialah cash inflow tolak dengan cash outflow. Okay, inflow tolak outflow. Jadi dia kita panggil sebagai net cash flow. So let CTJ be the net cash flow at time TJ. Okay, dah ada banyak pula TJ apa semua ni. Let us write here. Okay. Tak ada. Kita ada kat situ CTJ net cash flow at time TJ. Okay, at time TJ J sama dengan 1, 2, N. Sorry saya TJ ni bukan P darab J tau. P J kat bawah dia. P subscript J. C subscript P subscript J pula. Okay, so time TJ tu TJ. So maksudnya masa yang you ada adalah T TJ. So J tak boleh mula dari kosong. T kosong lah, mula dengan T kosong. TJ, T1. J sama dengan 1, T1. T2. T3 dan seterusnya sehingga Tn. Okay, so CTJ kat mana? CTJ? C T1. C T2. Kan dia kata J daripada 1 hingga N kan? Okay, jadi C T3 dan seterusnya sehingga CTN. Okay, CTN tu adalah cash flow. Net cash flow. Okay, net cash flow saya kata apa tadi? Cash inflow tolak cash outflow. Okay, maksudnya sebenarnya pada masa T1 ini ada duit keluar, ada duit masuk. Tapi kita simplify dengan satu nilai sahaja, net cash flow. Okay, terus CT1. So net present value bagi cash flow sebegini adalah sama dengan summation CTJ 1 plus I to the power of negative TJ. J sama dengan 1 sehingga N. Okay. Macam mana boleh dapat macam ni? Net present value. Net present value ni sebenarnya present value biasa je. Tapi net disebabkan dia pertimbangkan
inflow dan outflow. Okay, jadi net present value. Kalau kita lihat dekat sini, macam biasa, you akan buat bintang I setiap period. You akan discountkan dia ke masa kosong. T kosong ni kosong lah. T kosong, kosong. Okay, so you akan dapat present value sama dengan CPI discount tadi berapa? Yang ni bila dibawa ke sini dia akan jadi CTI, CT1 over 1 plus I power of 1. 1. Saya rasa okey, lepas tu yang seterusnya sama juga. Wow. You cuba buat situ dan kalau kita lihat kat sini kalau kita kembangkan formula yang diberi ni, so dia adalah J1, so CT1 1 tambah I kuasa negatif T1 tambah CT2 1 tambah I kuasa negatif T2 tambah TT TTN 1 tambah I kuasa negatif 1 lebih. Terus kat bawah TTN 1 tambah I kuasa negatif TN. Okay. So you dapat lihat dekat sini CT1 kuasa negatif tu ni sama kan? Kuasa negatif T1 1 T2 kenapa dia 2? Sekejap. Okay, so yang ni tadi ni adalah CT1 kuasa T1 lah yang ni. Kuasa 1 T1, kuasa 2 T2. Okay, so you dapat dekat sini CT1 1 tambah I kuasa negatif T1 yang ni sama dengan yang ni. Yang seterusnya adalah CT2 1 tambah I kuasa T2. Yang kedua dan seterusnya sampai yang last kali. So sebenarnya you dapat net present value. Sebenarnya you buat konsep yang you belajar tu je. You discountkan bisa satu ke masa depan, ke masa kosong untuk dapatkan net present value. Okay. Provided you tahu dia punya net cash flow. Okay. Tapi kalau you tak tahu pun dia punya net cash flow tu, kita boleh tengok. You boleh tentukan, you boleh lihat dia punya values kat sini. Net cash flow ni dia boleh jadi negatif ataupun positif. Okay, kalau katakan you punya outflow lebih besar daripada inflow, dia akan jadi negatif kan. Okay, jadi bila negatif, bila you masukkan dalam formula ni, CU akan jadi negatif. Jadi akan jadi tolak lah kat sini.
Okay, so dalam you punya ni akan ada tambah, ada tolak. Kalau ada keadaan yang negatif, negatif lah dia. Okay, nanti kita tengok contoh. Itu untuk net present value. Kemudian kita ada juga, tu kata apa yang last kali tu? Okay, accumulated profit. Accumulated profit seperti equation 9. Sebenarnya adalah you punya accumulated value. Accumulated value, kalau you lihat, you tulis balik semula yang ni. So, dia punya accumulated value. Okay. A adalah sama dengan summation of N. J sama dengan 1. TPJ 1 tambah I. T minus TJ. Okay, T minus TJ. T tu adalah dia punya masa yang terminal lah, last kali. Okay, cuba kembangkan ni. Cuba kembangkan. Summation ni. Ganti je J tu sampai dia jadi N. Ambil lah 2 term yang pertama lepas tu yang last. Ataupun 2 term pertama, 2 term yang last. T besar tu sama dengan TN . Dapat tak? Kembangkan je ni. Tak, dia bagi aktiviti, suruh you tulis-tulis. Dapat macam mana? So, CT1 CT1, 1 plus I 1 plus I, T minus T1 TN, ataupun saya nak tulis TN minus T1 tambah CT2 1 plus I TN minus T2 and then dot CTN 1 plus I. I think though we didn't have 1 plus I, right? Because it's TN minus TN, so equals to 1, so CTN saja. CT, N saja. Sebab 1 plus I power of Tn minus Tn is 0, right? 0 or 1 plus I power of 0 is equal to 1. So that's why it's equal to CTN. exactly. Okay, so lihat dekat sini, you akan dapat disebabkan dia adalah kuasa 1, kuasa kosong, dia akan jadi sama dengan 1. Okay, jadi akan tinggal CTN sahaja the last term. Okay, so kalau you lihat term ini, sebenarnya dia menunjukkan bahawa you sebenarnya buat yang ini adalah formula yang diberi ini sebenarnya aplikasi daripada konsep yang you belajar tu. Future value tu je. Future value, contohnya yang ni kan. You buat bila future value, you tentukan dia punya harga, you buat penilaian pada masa TN. Betul? Okay, jadi dekat sini, payment yang ini last kali dia akan tambah CTN je kan? Last kali you punya future value mesti tambah CTN. Yang ni you ada kan tambah CTN last ni. This is the last one. So the first term
The first term adalah CT yang pertama ni. You akan bawa sampai ke depan. Jadi dia punya period dia yang dilalui adalah PN tolak dengan T1. Betul tak? PN tolak T1. Nampak ni? PN tolak T1 yang pertama. Okay. Yang kedua, CT2 adalah PN tolak T2. CT2, PN tolak T2. Kan seperti yang you belajar je sebenarnya. Walaupun dia ada notation macam-macam mana pun, you janganlah rasa macam menakutkan benda ni. Sebenarnya konsep dia yang tu je. Yang you dah pernah belajar. Bukan benda lain pun. Walaupun notation dia macam mana dia tulis pun. Okey, boleh? Boleh? Boleh di rumah boleh Boleh kan? Boleh? Boleh, okey. So kita pergi kepada yang seterusnya. Nanti kalau kita ada soalan, saya bagi kemudian lah untuk you buat exercise on this problems. So kita ada 1.9 on internal rate of return. Okay, internal rate of return, kita panggil IRR, is rate of interest at which the net present value of the investment project is equal to 0. Okay, so you tentukan, you dapatkan net present value dengan interestnya I. Okay, net present value you guna kaedah tadi tu lah. Net present value maksudnya you present value kan semua cash flow. Lepas tu dengan interestnya adalah I. Masih lagi I. Lepas tu you samakan dengan kosong. Net present value tadi, nilai yang you buat, yang you kira-kira tadi tu, I dia tu you tak ganti. You tak ganti I tu. Last kali you dapatkan I tu. Samakan dengan kosong net present value yang you kira. Lepas tu samakan dengan kosong. Faham ke? Nanti kita tengok contoh ni sekejap. Okay. Disamakan dengan kosong kemudian dia dapat R gitu. Bila I itu lebih besar daripada cost of capital, projek itu worthwhile, jadi you boleh teruskan projek tersebut. Okay. Ni contohnya. So a company intend to put 2,238,600 into an investment project which provides 1.2 million, 1.5 million and 2 million at the end of 3 years, 8 years and 12 years respectively. Okay, given the example, you boleh draw tak dia punya timeline? Boleh draw timeline? Company intend to put into an investment, so dia put into investment contoh kat sini. Okay, so berapa tahun tadi? 12 tahun. Ya. 0, 1, 2, muat ke tidak? 3, 4, 5. Lagi ada? 3, 8 dan 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boleh lah. 9, 10, 11, 12. Okay. So company put 2 million, 2.2238,600. Dekat sini. Okay, into an investment project which provides 1.2 million bila? 3 tahun. Kat sini Betul. 1.2 million. Lepas tu 1.5 million, 8. 1.5 million and 2 million. At the end of years respectively. Show that the internal rate of return is 10% per annum. Okay, so you are given such information, lepas tu you draw pada timeline you. You dapat timeline you kata okay, so you pertama sekali you nak tentukan net present value. You nak cari IRR. So you know untuk dapatkan IRR, NPV must be equal 0. Net present value mesti 0. So macam mana you nak tentukan net present value?
Net present value mestilah you discountkan semua cash flow yang ada. Sorry jap ada positif ke? Okay. You akan yang 1.2 million ni tadi dapatan kan? Provides dia provides maksudnya positif. Maksudnya you punya investment tu memberi keuntungan positif. Tapi masa mula-mula you invest tu you keluar duit. So outflow. Okay? Okay, jadi sekarang ni net present value you adalah you discountkan semua ke masa kosong. So yang ni akan jadi negatif 2,238,600. Kemudian tambah dengan 1.2 million. Berapa? 1 plus I to the power of 3. 3 plus 1.5 million plus 1 plus I to the power of 8. 8. Okay. So 8. So yang finally you ada 2 million 1 plus I to the power of 12. 12. Okay. And this one must be equal to 0. Okay. So when you have it is 0, you determine apa itu I. Okay. So I ialah daripada ini I ialah 10% per annum. Okay, so dia punya IRR dia. Okay, so kita ada dua lagi term kat sini, discounted payback period and also payback. Payback period dengan discounted payback period. So bila kita kata payback period, okay kan tadi tu okay? Penat dah nampaknya. Tapi tak apalah, kita habiskan je lah sikit lagi ni. Dua ni je. Lepas tu minggu depan hari tu tak ada kelas kan? Cuti tak? Cuti. Selasa. Hari Selasa cuti kan? Continuously 2 week hari Selasa cuti. Hari Selasa cuti minggu depan. Jadi tak ada kelas bersemuka lah. Rabu tu kita nak buat taklimat tentang projek. Okey, jadi kita settle lah yang ni dulu. Nanti kalau ada apa-apa yang berbangkit, kita mungkin bincang balik. Saya bagi latihan, bincang balik lah lepas tu. Okey, so discounted payback period, kita tengok. Ni semua adalah kaedah-kaedah untuk kita buat project analysis. So kita nak analyse, nak decide sama ada projek tersebut berbaloi untuk kita buat ataupun tidak. Ataupun kita nak invest, kita kena pertimbangkan dulu. Okay, discounted payback period of a project each time takes for the discounted incoming cash flow to recover the discounted outgoing cash flow. Okay, so to say how long the time to make the project profitable. Okay, sebab bila mula-mula kita invest dalam apa-apa projek, kita keluarkan duit dulu kan. Secara umumnya kita akan keluarkan duit. Walaupun bank bagi duit tu, kita keluarkan duit lah sebab kita kena bayar balik kat bank kan. Okay, jadi kita keluarkan duit, masuk dalam pelaburan kita, bisnes kita. Lepas tu berapa lama masa yang kita akan untung lah over time. Katalah kita assume kita keluarkan duit, lepas tu kita akan untung. So maksudnya outflow yang pertama, lepas tu inflow. Okay, so pada masa bilakah yang kita akan untung? Maksudnya dah habis dah kita punya yang negatif tadi. Hutang kita tu kira dah habis. So kita berniaga dah untung saja selepas tu. Itu yang kita cari payback period. Payback period tu ialah masa. Okay, jadi kalau payback period yang lebih cepat, lebih baik lah. Kalau lambat payback period sampai 20 tahun, tak payah dah projek ni. Lama sangat baru nak boleh untung bersih tu. Masih lagi berniaga ataupun buat buat projek yang tak untung-untung. Masih lagi dalam keadaan negatif lah kiranya. Okay, itu adalah payback period. Project which become profitable earlier may be considered to be better than one which becomes profitable later.
Okay, kita ada dua tadi, discounted payback period. Beza antara discounted payback period dengan payback period adalah kalau kita pertimbangkan menentukan payback period tu, kita tentukan dia punya discounted cash flow. Sebab apa-apa pun kita akan bermain dengan cash flow. Saya kata tadi kan, duit masuk, duit keluar. Kalau discounted payback period, cash itu kita discountkan. Kita discount maksudnya kita bahagi dengan 1 tambah I tu. Okay, kita bahagi dengan 1 tambah I tu. Jadi kita panggil dia discounted payback period. Kalau yang payback period saja, dia terus ambil cash flow tu saja. Tak buat discounting pun. Okay, jadi biasanya kita guna discounted payback period lah. Yang lebih nampak ada dari segi, kita pertimbangkan dari segi masa semua. Okay. Alright, ni contoh, boleh tengok contoh ni. Cubalah dia tunjuk clearly satu-satu. DCF tu discounted cash flow. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay, Habis dah cek tuan. Okay, di rumah okay? Okay, so far okay. So far okay. Jadi saya harap you all dah faham tentang teori kadar faedah. You belajar tentang daripada simple interest kepada compound interest kepada annuity. Antara compound interest tu you belajar juga tentang nominal interest rate, you belajar juga tentang effective interest rate. Okay, kita tak masukkan lagi effective interest rate tu. Dalam problem you nanti mungkin akan ada keluar effective interest rate. Saya tak bagi contoh pun lagi. Saya kata saya nak bagi latihan kan. Bermula dari effective interest rate tu. Juga annuity, you dah ada beberapa jenis annuity yang kita bincangkan dalam banyak keadaan. Macam mana you nak nilai annuity tersebut. Okay, perbezaan you should be able to differentiate between annuity dengan payment yang single payment. Okay, annuity adalah payment, a series of payment. Yang single payment kita terus gunakan compound interest ataupun simple interest. Okay, yang annuity adalah compound interest, application bagi compound interest dengan payment yang berbentuk satu series of payment. Okay? Okay, boleh recall balik semua-semua yang kita dah belajar. Kita akan gunakan konsep-konsep ni dalam semua bab-bab yang seterusnya, adalah aplikasi sahaja bagi konsep dalam bab 1. Jadi kalau you faham bab 1 ni, insya-Allah should be okay untuk bab-bab yang lain. Cuma you akan dapat knowledge tentang contohnya bond, apa itu equity, apa itu real estate dan juga tentang inflation. Okay, tapi konsep dia sama sahaja. Kalau you dah faham macam mana cari future value, macam mana cari present value, dan semua should be okay. Okay, cuma masalah mungkin bila algebra lah. Algebra je yang you kena teliti, buat exercise selalu, jadi mungkin you tak silap. Okay, so if no question, so see you next week. Thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you. Okay, Doctor. Assalamualaikum. Thank you, Doctor.